Tu dia, bau lemak cili api. Dah cuba tak resipi semalam? Hari ni saya nak berkongsi sesuatu yang agak unik sebab kalau kita makan pedas, kita buka puasa, mesti ada manisan. Jadi saya nak hasilkan sesuatu yang ada pandan, ada gula Melaka. Tapi tak payah risau, tak payah pakai oven. Kita pakai microwave je. Jom tengok. Bercakap tentang manisan, ada satu jenis bau-bauan yang semua orang suka. Tak lain tak bukan, ini dia, daun pandan. Macam-macam kegunaannya, sebab tu saya nak hasilkan sesuatu yang agak unik di mana kuah ni ada daun pandan, kek pun ada bau daun pandan. Dan saya nak jemput kita punya bekas asnaf, kita punya tetamu cantik manis, mata dia paling menggoda. Saya jemput Puan Ramlah. Silakan Puan Ramlah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Puan Ramlah? Alhamdulillah sihat. Datuk apa khabar? Saya alhamdulillah, saya terkesima tengok. Matanya cantik betul. Dengan bulu mata lentik macam tu. Patutlah suami sayang. Terima kasih. InsyaAllah disayang saya. Alhamdulillah. InsyaAllah. Macam tak confident. Aku confident ni? Confident. Alhamdulillah. Yakin dengan kasih sayang seorang suami, yakin juga kasih sayang daripada Allah SWT. Dan di bulan puasa ni, kita masak, kita bake dan kita bagi orang makan. Tapi hari ni, saya nak ajar sesuatu yang mana Ramlah boleh guna untuk berniaga, yang menonton boleh guna untuk buka puasa. Tahu tak apa? Betul. Tak tahu. Tak tahu. Lembutnya orangnya. Kita akan buat kek pandan gula Melaka dengan butterscotch sauce santan gula Melaka. Wow, nama pun dah sedap. Nama pun dah sedap. Okey, mungkin Ramlah boleh perkenalkan diri. Katanya ada nama manja dalam Facebook. Apa namanya? Assalamualaikum. Saya Puan Ramlah binti Abdul Karim. Berumur 40 tahun, berasal daripada Pekan Pahang dan sekarang ni menetap di Meru Kelang. Alhamdulillah saya niaga di memang macam Datuk cakap ada nama glamour, tidaklah nama glamour, tapi saya ada page saya sendiri iaitu Warung Lori Hijau Kak Mel. Warung Lori Hijau Kak Mel. Ya betul. Okey, ada makanan apa yang dijual? Okey, saya meniaga nasi campur. Okey. So menu-menu masakan kampung biasalah. Makanan kampung lagi? Dan pelbagai menu-menu contoh dekat kedai saya ada, bukan kedai lah, warung Lori Hijau saya tu saya ada jual nasi campur, ada jual cendol, ada jual goreng-goreng, goreng pisang, minum petang. Okey. Setiap hari kita berniaga dari jam 11 pagi sampai pukul 5 petang. Saya bangga melihat seorang bekas asnaf yang mampu menceritakan tentang kejayaan dan usaha perniagaan beliau. Dan saya kagum tu. Dan sambil-sambil tu saya nak tunjuk, sambil-sambil tu Ramlah Ramlah pegang ni. Okey. Ini kita panggil whisk, kita nak pukul. Saya dah masukkan tepung bersama dengan baking powder. Okey, lepas tu kita ada telur, kita ada pandan paste, lepas tu kita ada vanilla paste, serbuk koko dan kita ada gula juga. Okey, gula perang. Okey, Ramlah, sambil-sambil itulah saya nak cerita. Setiap orang dalam membentuk kejayaan kan, mesti dia ada kepayahan, kesedihan, masa-masa pahit, masa-masa lampau yang menyebabkan kita kecewa, menangis, hati tu seperti koyak dan emosi kita seperti dipijak-pijak. Apakah waktu dan di manakah ketika saat itu berlaku kepada Ramlah? Masih ingat tak? Mungkin sesuatu kita boleh kongsi dengan penonton. Okey, bila kita bercerita tentang asnaf, memang semua tahu background orang asnaf ni adalah asal daripada orang yang susah. So, saya pun tak lepas daripada masalah yang sama lah. Okey, sebelum saya bergelar asnaf, kehidupan saya memang susah. Okey, suami saya kerja bawa lori saja dengan pendapatan yang kata orang tak logik lah, lebih kurang dalam 35 ke 40 ringgit sehari. Lepas tu kami nak kena menyara 2 orang anak ya. Anaknya umur berapa? Masa tu anak saya yang sulung umur lebih kurang dalam 5 tahun. Baik. Anak saya nombor 2 tu lebih kurang dalam 3 tahun. So memang diorang menyusu. Okey, lepas tu kami pula suami saya asal Johor Bahru. Okey, saya asal daripada Pekan, Pahang. So kita menyewa di Meru Kelang. Okey. So kita nak bayar duit rumah sewa, api air, tapi alhamdulillah saya sangat bersyukur tuan rumah saya sangat bertimbang rasa dengan saya. Selain daripada sekadar sewa yang orang lain sewa mungkin lebih, tapi saya memang dikurangkan lah, kurang yang sangat banyak. Dia sangat membantu saya
kata orang dengan gaji suami yang banyak tu. Bermakna pada ketika itu Puan Ramlah tidak bekerja, betul? Saya memang tak bekerja. Saya suri rumah sepenuh masa pasal anak sekolah. Jadi kita terhad. Tapi dalam masa yang sama kan, dalam keadaan susah tu, mesti pernah bergaduh dengan suami, pernah kecil hati dengan suami, benda tu biasa kan? Biasa, asam garam rumah tangga semua orang akan lalui. Memang pernah melaluinya, tapi suami saya ni memang tak suka saya kerja. Susah macam mana pun dia kata biar dia kerja, pasal dia kata nak bayar orang jaga anak ni mahal. Faham, okay, saya tolong. Tapi bila dalam proses mencari kebahagiaan rumah tangga, mencari kebahagiaan rumah tangga yang ada anak, yang ada keperluan untuk letak makanan atas meja, keperluan pakaian, mesti Ramlah dah lalui sendiri kepayahan tersebut. Betul, saya melaluinya. Suami saya dengan pendapatan gaji yang sangat rendah lah bagi Bermakna saya. makan mungkin tak cukup? Makan memang sangat mencatu. Macam mana proses catur makanan masa tu? Proses catur makanan ni kita hanya makan lebih kurang dua kali ataupun sekali sehari lah. Nak kata sekali tu sebab suami saya, kita ada satu kenderaan saja, motor. Baik. So suami saya pergi kerja, dia naik motor. So Baik. saya tak ada kenderaan. Baik. Saya terpaksa tunggu suami saya balik makan tengah hari. Okey. Dia akan bawa suku ayam, dia bawa ikan. Ikan tu ikan pelaling. Okey. So dia akan belanjakan lebih kurang dalam satu hari tu RM10 untuk makan tengah hari kita orang lah. Okey, bila makan dalam keadaan payah dan susah tu, mungkinlah Ramlah boleh nyatakan sesuatu pada suami apa yang mungkin Ramlah tak dapat nyatakan ketika kalian bergelar asnaf. Saya sangat bersyukur pada Allah dan saya sangat berterima kasih pada suami saya yang tak putus-putus bagi support semangat untuk saya sabar. Ini semua perjalanan dan ujian untuk kita. Kita memang susah tapi kita tak nak susahkan orang. Tapi mesti pernah menitiskan air mata dengan suami. Ya, betul. Saya nak tahu masa tu. Saya tahu Ramlah sedang tahan nangis, tapi saya dah cakap tangisan itu adalah tanda kekuatan. Apa yang buat Ramlah sebab? Paling saya teringat sekali, suami saya pernah habis duit. Maksudnya kita dah habis duit untuk makan anak kan. Maksudnya langsung tak ada duit? Langsung tak ada duit. Makanan masa tu masih ada? Hanya ada beras saja. Ada beras, ada bawang untuk pagi. Suami saya rajin masak sebenarnya. Pagi dia buatkan kami orang lempeng. Lempeng memang terbaik. Saya memang sampai sekarang pun lempeng suami saya memang terbaik untuk saya. Tapi apa yang menyebabkan Ramlah menitiskan air mata sekarang? Saya nampak emosi yang berlaku dalam jiwa Ramlah. Apa yang buat Ramlah terasa dan masih terkenang-kenang? Yang paling saya terkenang sekali masa time kita orang tak ada duit dan kita orang malu nak minta tolong orang. Kita segan. Lepas tu suami pula kerja gaji rendah. So sangat memang saya sedih pasal anak saya. Kawan-kawan lain contoh, ibu tadi kat rumah kawan dia sebut kawan dia lah tadi diorang makan KFC. So kita ni tak mampu nak bagi anak kita makan KFC, sedangkan kita makan hari-hari pun kita jatuh. So benda tu memang tak boleh nak makan. Yelah, saya ayah kepada 4 orang anak ni, saya faham anak tu nak makan. Jiwa kita meronta-ronta dan terseksa sebab anak tak dapat makan apa yang dia nak. Ya, sebab jadi apa yang Ramlah cakap kat anak? Saya akan cakap sabar ya, nanti abah dah gaji kita makan KFC. So kalau nak kata makan KFC tu, sekarang KFC ni kata orang tak logik lah, kata orang tak mampu nak bagi anak makan sebab biasa je, makanan biasa. Tapi bagi kami yang susah ni sangat luar biasa. So kita tak mampu nak sediakan makanan yang kata orang makanan sekadar makan aja kan, bukannya benda mahal pun kan. Tapi kita tak mampu nak sediakan untuk anak-anak. Tapi dalam keadaan tu tak mampu nak sediakan anak, kalian bergaduh tak suami isteri? Yelah, kebanyakan orang memang susah tu susah, tapi emosi tu lebih sukar untuk dijaga. Betul, kadang-kadang saya sedikit emosi, tapi jujur saya cakap suami saya ni jenis yang tenang lah. Dia faham kemampuan dia, dia sedar dia tak mampu, dia tak pernah maksudnya marah pada kami, tak pernah. Cuma dia cakap nak macam mana kan, setakat ini saja rezeki kita, sabarlah. Dan sekarang, yelah saya faham emosi yang tersimpan tu banyak. Tapi bila Allah bagi rezeki, dapat bantuan daripada zakat, bila hari pertama
yang Ramlah sedar bahawa Ramlah perlu bantuan daripada zakat? Silakan, boleh bantu saya. Semasa tu ada hamba Allah ni, saya meniaga tepi jalan. Saya sebab kenderaan satu macam saya cakap lah kan. Saya pagi tu suami saya masuk kerja pukul 8, dalam pukul 7.30 saya hantar suami saya pergi kerja. Jadi kita tukar. Saya hantar suami saya pergi kerja, motor tu saya bawa balik. Okey, so bila kali pertama dapat bantuan daripada zakat? Secara jujur saya tak perasan yang saya dapat bantuan zakat, tapi 2014 saya dapat surat. Dapat surat menyatakan kita orang dapat bantuan hari raya. Cerita pasal hari raya tu yang sangat sebab lah. Kenapa tu? Sebab kami dua-dua perantau, so kena balik kampung, betul tak? Betul. So kita ada anak 2 orang, so kita tak mustahil nak naik motor 4 orang kan. Habis tu macam mana? So nak kena naik bas. So masa tu duit tak ada. Okey, lepas tu? Dah rindu dengan keluarga, jangan cakap lah. Tapi memandangkan kita tak mampu kan. So saya bila dapat zakat bagi bantuan raya tu, Masya Allah, macam orang kata. Jadi masa nak minta bantuan zakat tu, adakah suami yang mohon ataupun macam mana? Ada saya yang pergi sebab suami saya kerja, saya yang pergi mohon, tapi ada orang yang bagi tahulah. Dia kata try lah Ramlah pergi dekat zakat, mana tahu dapat bantuan. Tuan rumah pun cakap pergilah. Sebab yalah dia tengok kita susah kan. So saya try pergi, dah isi borang apa semua dah. Dia kata nanti dia akan bagi tahu. Jadi bantuan zakat yang pertama bantuan zakat yang pertama pada 2014 sebanyak lebih kurang 800. Masa tu saya baru kerja dekat satu restoran lah. Restoran tu dekat Setia Alam. Tiba-tiba dapat balik kerja tu, dapat surat tu, rasa macam ya Allah, hanya Allah saja yang tahu. Dengan kita tak ada duit, dengan dekat nak raya, mestilah anak-anak kan mesti tanya bila nak beli baju raya bu. Jadi kita ni, tapi saya sangat bersyukur sebab anak saya bukan jenis yang meminta-minta. Macam dia memahami dan dia tahu. Jadi yang anak sekarang umur berapa sebenarnya Ramlah? Yang sulung umur dah 17 tahun, Alhamdulillah. Baik, sekarang dah keluar daripada belenggu asnaf. Ya, saya. Dan perniagaan yang dibuat adalah dengan bantuan suami dan anak, saya percaya? Ya, betul. Saya dapat bantuan, lepas tu suami saya berhenti kerja dan ditolong saya 100% lah. Okey. Sekarang ni, sambil kita borak tu, saya nak tunjuk apa yang berlaku di sini. Kita dah buat gula Melaka butterscotch sauce dan kita letak juga daun pandan supaya wangi sedikit kat situ. Dan dekat dalam cawan ni, saya dah letak bancuhan daripada tepung, daripada serbuk penaik. Lepas tu kita ada serbuk vanila, kita ada pandan, kita ada gula Melaka dan juga kita ada brown sugar. Wangi. Lepas tu, jadi wangi bau dia. Dan cara nak bakar, kita tak perlu bakar dalam oven pun, tapi kita pakai microwave. Jadi kalau nak buat kek sangat senang. Contohnya nak buka puasa, lagi setengah jam nak buka puasa, kita boleh bancuh-bancuh dan kita boleh terus bakar kek yang kita nak hidangkan untuk berbuka puasa. Dan sekarang saya masukkan kat sini. So saya akan mulakan dulu dalam satu minit lebih. Kita letak 2 minit dulu. Okey, kuah ni dah siap sebab kuah ni nanti kita akan letak dekat atas kek tu kejap lagi. Kuah dekat atas kek bila dah siap. Okey, sambil-sambil tu saya nak, mungkin di hujung-hujung program ni lah, saya nak bertanya kepada Ramlah. Ya, saya. Andai kata Ramlah saya bagi peluang bercakap dengan rakan-rakan yang masih tergolong dalam kelompok asnaf, apa yang seharusnya mereka lakukan? Okey, kepada sahabat-sahabat, saudara mara, rakan-rakan yang masih jadi asnaf lagi, pertama sekali, jangan pernah putus asa. Percaya rezeki tu Allah Maha luas. Jangan takut. Jangan takut untuk mencuba, jangan mengalah. Memang orang akan, bila kita susah, orang sekeliling akan pandang kita semacam tu orang yang lalui saja. Okey. Jadi teruskan usaha kita. InsyaAllah kalau ada peluang boleh keluar daripada asnaf, keluar asnaf, lebih majukan diri sendiri. Saya pun selepas dapat bantuan daripada zakat, selepas dapat bantuan yang asnaf beri pada saya, kurang lebih masih ingat? Saya ingat lebih kurang dalam 11 bulan, tak sampai setahun. Saya cakap dengan pegawai yang jumpa saya, pegawai zakat yang jumpa saya tu, saya cakap saya nak keluar zakat dan saya nak tunaikan zakat seperti orang biasa. Alhamdulillah, walaupun
tak banyak tapi saya mampu bayar zakat seperti mana orang tolong saya dulu. Bermakna Ramlah selepas keluar daripada Kepompongan Asnaf mendapat bantuan daripada lembaga zakat. Saya. Kemudian menjadi pembayar zakat dan itu yang pada saya kepuasan yang paling kita tak dapat beli. Tak dapat jual beli, betul? Betul, sangat betul. Bila kita bayar zakat ni, Masya Allah, saya rasa saya bantu pula sahabat-sahabat kawan-kawan yang susah selepas saya lalui. Alhamdulillah. Baik. Sambil-sambil tu, kek kita dah siap dan saya kena simpan satu untuk sahabat saya, kejap lagi dia akan datang. Okey, so kita dah siapkan keknya kat sini. Lepas tu apa kita buat kan? Kita akan letakkan kuah sedikit dekat atas. Alright. Kita nak makan tak boleh, nak tunggu buka puasa. Tapi saya tunjuk proses menghasilkan sedikit hiasan. Okey, ni kuah yang kita letak kat atas. Alright. Lepas tu kita ada sedikit buah badam. Buah badam, tabur. Tabur je keluar sikit. Lepas tu kita ada serbuk koko sedikit. Jadi, contohnya kalau kita dekat rumah kan, kita nak hidang untuk buka puasa, kita boleh cantikkan lagi hiasan supaya bila nak makan tu kita berselera. Tapi jangan makan dulu, nak buka puasa sekejap lagi. Okey. Dan saya ada hadiah sedikit untuk Ramlah. Dan yang lebih penting lagi, dalam proses untuk mencari kebahagiaan, kesabaran itu sentiasa perlu kita ingat adalah separuh daripada iman. Betul. Dan apabila kita diduga, yang paling penting kita perlu doa dan juga usaha. Okey. Terima kasih banyak. Okey, ini buat Ramlah. Dan mungkin kata-kata akhir buat Ramlah untuk dinyatakan kepada anak-anak yang tidak pernah komplain ketika susah. Assalamualaikum pada anak-anak ibu. Amirul Nabil, Istina, Mia, Jannatul Raihan, Yusof. Terima kasih sebab faham dan tahu susahnya ibu dengan abah. Ibu doa semoga anak-anak ibu rajin belajar supaya tak jadi susah macam ibu dengan abah. Jangan tinggal solat, insyaAllah. InsyaAllah, itulah pesanan seorang ibu. Dan sebelum saya mengundurkan diri kepada sahabat-sahabat di luar sana, jangan lupa tunaikan zakat perniagaan anda, hanya 2.5% sahaja. Yang buat perniagaan online juga tidak terkecuali. Jumpa saya minggu depan, waktu yang sama, 6.30 petang. Dan Ramlah, balik nanti, peluk dan cium anak-anak. InsyaAllah. Okey, jangan lupa peluk suami juga. InsyaAllah. Jom, bawa ni, saya bawa kek ni. Alright. Ada kawan saya minta ni tadi. Ain, dah sampai belum? Ain, nak bawa balik ke? Ain nak bawa balik? Oh, Ain belum sampai, dah bungkus untuk Ain nama dia.